Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Baiklah saudara, saya direct to the point karena ramai orang kata perlu direct to the point. Mereka ada masa inilah, masa itulah. Oke lah, tak apalah. Saya beritahu kepada Anda direct to the point pada petang ini, tapi di tengah-tengah kita akan ulas juga. Baik, hari ini saya akan sampaikan kepada Anda apa komen terkini daripada 10 orang pengkhianat Barisan Nasional yang dikatakan sebagai pengkhianat Barisan Nasional yang telah menyokong Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sewaktu Parlimen tergantung baru-baru ini. Kita nak tahu juga lah kan apa komen mereka, apa respon mereka selepas nama mereka didedahkan. Bahkan Puan Zarkasi telah pun menyenaraikan beberapa orang antara mereka, 10 orang daripada mereka telah pun hampir pasti diketahui dan disahkan mereka lah. Antaranya ialah Hisamuddin Tun Hussein, Datuk Muhammad Hasni daripada Johor, dan juga dari seorang daripada Sabah, yaitu Arthur Jusip Kurup. Saudara-saudara, ini komen daripada 10 orang pengkhianat Barisan Nasional itu yang menandatangani akuan berkanun menyokong Muhyiddin Yassin. Mereka kata, kami bukan pengkhianat, kata ahli Parlimen BN menyokong Muhyiddin Perdana Menteri. Baik, sebelum kita teruskan, apa komen kamu pula? Kalau Anda ahli UMNO, apa komen Anda terhadap 10 orang yang menandatangani surat akuan bersumpah ini yang dikatakan secara diam-diam, senyap-senyap, atau dengan istilah yang lebih kasar, curi-curi tanda tangan tanpa pengetahuan daripada bos mereka, Presiden Zahid Hamidi. Apa komen kamu semua berkaitan dengan tindakan itu? Kalau Anda bukan daripada akar umbi UMNO, Anda bukan ahli UMNO, tulis. Kalau Anda ahli UMNO, tulis juga. Share video ini supaya mereka tahu ini jawaban 10 orang yang dicop pengkhianat itu. Mereka kata, kami bukan pengkhianat. Tindakan 10 ahli Parlimen Barisan Nasional BN yang menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15 bukan pengkhianatan atau membelakangkan parti, kata Jalaluddin alias. Apa pendapat kamu dengan komen dia itu? Okeylah, kita tengok apa justifikasi Jalaluddin alias yang mengatakan itu bukan pengkhianatan apalagi membelakangkan parti. Okey. Ahli Parlimen Jelebu itu berkata, tindakannya dan 9 lagi ahli Parlimen menandatangani akuan berkanun SD menyokong pengerusi Perikatan Nasional PN itu dibuat selaras naratif parti ketika itu, kata beliau. Yang menjadi persoalannya ialah kenapa dibuat secara diam-diam atau tanpa pengetahuan Zahid Hamidi. Adakah itu tindakan yang boleh dikatakan tidak membelakangi parti? Tanpa pengetahuan bos, itu sudah boleh dikata membelakangkan parti. Tapi tak apalah, kata Jalaluddin alias, itu bukan membelakangi parti, bukan membelakangkan parti, dan juga bukan pengkhianatan. Tapi kata beliau, itu dibuat selaras naratif parti, kata beliau ketika itu. Bila parti sudah buat keputusan akhir untuk menerima kerajaan perpaduan, maka kami yang 10 ini menarik diri dan buat pembatalan SD untuk mengikut keputusan parti, kata beliau. Rupanya dia kata begini, sebelum ada keputusan penuh daripada parti, mahu menyokong siapa, mahu berkedudukan siapa, atau apa pendirian parti pada waktu itu, mereka membuat keputusan menandatangani sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Tapi selepas parti membuat keputusan menyokong kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan diketuai oleh Anwar Ibrahim, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi ini kerajaan perpaduan. Jalaluddin kata, kami tarik diri. Selepas tahu bahawa Barisan Nasional atau UMNO menyokong kerajaan perpaduan, mereka akhirnya menarik diri daripada menyokong Muhyiddin Yassin dan membatalkan SD tersebut dan mengikut keputusan parti. Jadi maknanya betullah Muhyiddin Yassin tidak cukup kerusi, tidak cukup ahli parlimen, tidak cukup
sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau sebelum ini dia canangkan bersama Hadi bahwa mereka sudah cukup. Kalau kamu nampak dalam Twitter, dalam TikTok, dalam Facebook, tular sekarang ini, mereka persoalkan dari mana Hadi dapat bilangan kursi cukup. Bahkan kata Hadi dalam video tersebut, Hadi kata kami ada angka cukup bahkan lebih, kata Hadi. Dan orang-orang di luar sana mula menulis satu angka formula. Mereka menulis 74 atau 73. Waktu itu 73 karena belum ada lagi pilihan raya untuk satu kursi yang ditunda karena kematian calon. Jadi apa yang dibuat? Mereka tambah 73 campur 10. Mereka baru dapat berapa? Baru 83. Di mana yang dikatakan oleh Hadi bahwa mereka telah cukup nombor bahkan lebih, kata mereka. Nah, saudara-saudara, selepas menarik sokongan ini, yang lebih menjadi persoalan kita ialah dari mana Muhyiddin dapat lagi kelebihan kursi untuk menjadi Perdana Menteri. Ini naratif yang mereka coba naikkan. Bahkan kalau boleh, mereka mau buat undian tidak percaya di parlimen. Akhirnya Anwar Ibrahim menyahut seruan cabaran itu, membuktikan keabsahan beliau di Dewan Parlimen, dan kita tengok akhirnya Anwar Ibrahim mendapat 2/3 undian sokongan di Dewan Parlimen. Bahkan hampir semua ahli parlimen berdiri dan tidak ada undi belah bahagia. Maknanya, mungkinkah daripada Perikatan Nasional pun ada penyokong untuk menyokong Anwar Ibrahim? Jalaluddin alias juga mengatakan, saya tidak pikir itu satu perkara yang membelakangkan parti atau boleh dikatakan khianat kepada parti, katanya ketika ditemui di Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Pusat Dagangan Dunia Putra WTC. Semalam, ahli Majlis Tertinggi UMNO, Puan Zarkasi, mendedahkan 10 ahli Parlimen BN yang menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Selain Jalaluddin, ialah Hisamuddin Hussein Sembrong, Hasni Muhammad Simpang Renggam, Wi Kasiong Airitam, M Saravanan Tapah, Wi Jekseng Tanjung Piai, Isyam Isya Tampin, Adnan Abu Hasan Kuala Pila, Arthur Jusip Kuru Pensiangan, dan Abdul Rahman Muhammad Lipis. Jalaluddin juga berkata beliau dianggap mengkhianati parti jika bersama pembangkang untuk mengalahkan calon BN lain ketika menghadapi PRU 15 atau tetap kekal menyokong Muhyiddin selepas UMNO dan BN memutuskan menyertai kerajaan perpaduan. Boleh terimalah alasan dia ini. Kita boleh terima alasan ini kerana betul lah, kalau beliau atau mereka 10 orang ini tetap meneruskan sokongan kepada Muhyiddin walaupun mereka sudah lihat UMNO BN menyokong kerajaan perpaduan, tapi mereka masih menyokong Muhyiddin, inilah baru dikatakan sebagai pengkhianat membelakangkan parti. Bagaimana yang berlaku di Sabah? Sebaliknya, katalah Jalaluddin, pada PRU 15 beliau berusaha membantu memenangkan BN dan menarik balik sokongan kepada Muhyiddin. Saya bertanding atas tiket BN, bila parti buat keputusan, kita akur. Kecuali bila parti dah buat keputusan, kita masih kekal dengan pendirian itu sudah khianat kepada parti, kata beliau. Saya setujulah justifikasi beliau ini agak tepat dan tidak berdolak-dalik. Tapi kita tunggu apa komen Hisamuddin Tun Hussein selepas beliau didedahkan sebagai salah seorang daripada pengkhianatan yang berlaku itu, yang dicop pengkhianatan itu. Apa komen kamu? Adakah Hisamuddin berani atau beliau tetap kekal play safe? Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.